Kebimbangan terhadap kemelesetan ekonomi semakin meningkat di Amerika Syarikat. Di manakah anda meletakkan kemungkinan kemelesetan? Sekarang, katakan menjelang akhir tahun, saya akan katakan kemungkinannya adalah kira-kira 50-50. Ia agak dekat. Pada Jun 2022, Bank Dunia mengurangkan unjuran pertumbuhan globalnya kepada 2.9%, memberi amaran bahawa sesetengah negara boleh mengalami kemelesetan. Saya percaya terdapat banyak kebimbangan tentang bagaimana ia akan berlaku, berapa lama ia akan bertahan, dan sejauh mana ia akan berlaku. Dan ia menyakitkan ramai orang. Saya percaya mangsa kemelesetan sedang menanggung kesakitan. Tetapi tiada seorang pun daripada kita boleh memastikan bahawa kita atau orang yang kita sayangi tidak akan menjadi mangsa. Kemelesetan ekonomi sering menjejaskan penilaian kelas aset lain, seperti nilai rumah atau kereta anda. Akhir sekali, ia adalah peningkatan yang sangat penting dalam kadar pengangguran, di mana orang ramai takut kehilangan pekerjaan dan dengan itu pendapatan mereka. Saya percaya bahawa kemelesetan tidak dapat dielakkan. Saya percaya ada kitaran ekonomi. Walau bagaimanapun, ada yang berpendapat bahawa berita itu tidak semuanya buruk. Sesetengah pelabur melihat kemelesetan sebagai satu peluang. Ini adalah peluang untuk membeli aset yang kini berada di pasaran pada harga yang berpatutan. Saya percaya adalah sangat penting untuk memahami mekanik kerana pengetahuan adalah kuasa, maklumat adalah kuasa, dan kemudian anda boleh mula memanfaatkan masa ini. Jadi mengapa kemelesetan berlaku? Dan adakah ia merupakan bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam ekonomi Amerika? Biro Penyelidikan Ekonomi Kebangsaan mentakrifkan kemelesetan sebagai penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi yang berlanjutan dan berlangsung lebih daripada beberapa bulan. Ia telah menjadi sinonim dengan penderitaan ekonomi yang ketara yang dirasai oleh perniagaan dan pengguna. Menurut Perkhidmatan Penyelidikan Kongres, terdapat 3 punca utama kemelesetan. Yang pertama ialah ekonomi yang terlalu panas. Apabila ahli ekonomi bercakap tentang ekonomi yang terlalu panas, ini bermakna permintaan berkembang lebih cepat daripada yang mampu dipenuhi oleh ekonomi. Dan ini mungkin disebabkan oleh kekurangan bahan atau kekurangan pekerja. Jika inflasi meningkat dengan cepat dan kadar pengangguran menurun, ini boleh bermakna ekonomi terlalu panas. Sejak Perang Dunia Kedua, setiap kemelesetan telah didahului oleh peningkatan inflasi. Dan, dalam hampir setiap kemelesetan sejak Perang Dunia Kedua, kadar pengangguran telah jatuh kepada 5% atau lebih rendah. Apabila pengangguran turun ke tahap yang sangat rendah, ini menunjukkan bahawa tidak ramai pekerja yang tersedia untuk diambil bekerja oleh perniagaan. Dan jika perniagaan tidak dapat mencari pekerja untuk diambil, mereka perlu mula menaikkan gaji. Orang ramai akan mempunyai lebih banyak wang untuk dibelanjakan untuk barangan dan perkhidmatan kerana mereka dibayar lebih. Lebih banyak pendapatan boleh guna yang dibelanjakan untuk barangan dan perkhidmatan cenderung untuk menaikkan harga mereka. Jadi anda mendapat maklum balas positif daripada kenaikan gaji, mendorong harga lebih tinggi, kenaikan gaji, kenaikan harga. Dan jika rizab persekutuan tidak campur tangan dengan mendorong kemelesetan dan menaikkan kadar faedah, lingkaran hanya akan menjadi lebih kuat. Dan akhirnya, inflasi akan menjadi tidak terkawal. Satu lagi punca segera ialah gelembung aset. Kemelesetan ekonomi 2001 disebabkan terutamanya oleh pecahnya gelembung .com pada tahun 2000, manakala kemelesetan besar berlaku sejurus selepas kejatuhan pasaran perumahan. Harga aset, sama ada harga saham atau rumah, meningkat secara mendadak dan mengatasi asas sebelum jatuh secara drastik. Ini memberi kesan negatif yang ketara kepada ekonomi, terutamanya jika aset tersebut dibeli dengan dana yang dipinjam. Apabila ini berlaku, orang ramai mendapati bahawa mereka tidak kaya seperti yang mereka sangka. Dan apabila anda mendapati bahawa anda tidak kaya seperti yang anda sangkakan, anda mengurangkan perbelanjaan anda. Dan apabila anda mengurangkan perbelanjaan anda mengurangkan permintaan dalam ekonomi yang memperlahankannya dan boleh menyebabkan kemelesetan.
Dalam kes lain, kemelesetan ekonomi disebabkan oleh peristiwa yang tidak dijangka yang menyebabkan gangguan teruk. Ahli ekonomi merujuk kejadian ini sebagai angsa hitam. Ini adalah perkara yang kami, malangnya, tidak boleh menguruskan. Anda tidak mempunyai kawalan ke atas peristiwa geopolitik. Anda tidak mempunyai kawalan ke atas COVID-19. Walau bagaimanapun, apabila ia berlaku, ia biasanya cepat dan dahsyat. Skim yang mendorong kami ke dalam kemelesetan yang sangat pantas semasa COVID dan lain-lain dari semasa ke semasa. Sejak 1857, Amerika Syarikat telah mengalami sekurang-kurangnya 30 kemelesetan. Mereka mungkin telah menjadi bahagian yang tidak dapat dielakkan dalam kitaran ekonomi, melalui tempoh pertumbuhan dan kemerosotan. Kemelesetan tidak dapat dielakkan, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah. Kemelesetan, saya percaya, adalah sebahagian biasa kitaran perniagaan. Adakah saya fikir mereka tidak dapat dielakkan dalam masyarakat kapitalis? Bahagian. Terdapat banyak peristiwa dan faktor luaran yang menyumbang kepada kemelesetan, seperti kejutan bekalan dan tuntutan dan isu geopolitik. Ia adalah psikologi manusia untuk bersemangat tentang sesuatu. Dan apabila orang terlalu teruja tentang sesuatu, gelembung asid terbentuk, yang akhirnya membawa kepada kemelesetan. Ia juga merupakan fitrah manusia untuk terus mengembangkan syarikat dan perniagaan mereka selagi ekonomi berjalan lancar. Dan jika ini berterusan, anda akhirnya akan menjadi terlalu panas, yang akan membawa kepada kemelesetan. Namun begitu, langkah-langkah tertentu boleh diambil untuk mengurangkan kemungkinan kemelesetan. Rizab persekutuan adalah penting dalam menguruskan kemelesetan sebagai pihak berkuasa dasar monetari negara. Dengan dasar monetari yang betul, Fed boleh mengelakkan kemelesetan. Ia sangat sukar. Fed mempunyai dua pilihan untuk mengelakkan kemelesetan. Salah satunya adalah untuk mengemudi ekonomi supaya kita tidak mendapat inflasi yang tinggi sehingga kita terpaksa berhenti. Yang kedua ialah memberi perhatian kepada sistem kewangan untuk mengelakkan pengulangan kemelesetan 2007, 2008 dan 2009 disebabkan oleh terlalu banyak pinjaman, terlalu banyak gadai janji, dan terlalu banyak pensekuritian melulu di Wall Street. Fed sering cuba mengelakkan kemelesetan dengan melaksanakan apa yang dikenali sebagai pendaratan lembut. Di sinilah kenaikan kadar faedah yang betul digunakan untuk mengawal inflasi tanpa menyebabkan ekonomi memasuki kemelesetan. Pendaratan lembut yang berjaya, sebaliknya, sangat jarang berlaku, mungkin sekali sahaja, pada tahun 1994. Oleh itu, mereka cuba menaikkan kadar faedah yang cukup untuk memperlahankan permintaan. Jadi itu adalah jarum yang sangat sukar untuk memulihkan keseimbangan ekonomi kita. Sekarang persoalannya ialah sama ada mereka boleh menggunakan tekanan yang cukup pada brek untuk mengawal inflasi sambil tidak memusnahkan ekonomi. Dan kebenaran untuk masuk ke zon yang sangat sempit itu adalah sangat sukar. Ini adalah perbezaan antara cuba mendaratkan pesawat di padang yang sangat luas dan terbuka dan cuba mendaratkan pesawat di sebidang tanah yang sangat sempit dengan batu dan air di kedua-dua belah pihak. Sesetengah pakar mengatakan bahawa terdapat had yang jelas untuk tindakan yang boleh dilakukan oleh dasar apabila kemelesetan berlaku. Polisi cenderung mempunyai ketinggalan yang panjang. Saya juga percaya bahawa kita semakin hidup dalam ekonomi global dengan arus silang yang sangat kompleks yang menjejaskan dinamik ekonomi. Ini adalah dinamik yang Fed tidak mempunyai alat untuk ditangani. Jadi, anda tahu, kami percaya bahawa pembuat dasar telah membangunkan lebih banyak alat untuk memerangi kemelesetan, tetapi kami tidak percaya bahawa pembuat dasar boleh menghalang kemelesetan. Pelabur memerhatikan beberapa tanda awal kemelesetan. Bukankah keluk hasil adalah alat yang terkenal? Keluk hasil telah disongsangkan. Apabila keluk hasil terbalik, ini bermakna pasaran bond menjangkakan kadar faedah yang lebih tinggi dalam jangka pendek berbanding jangka panjang. Ini kerana rizab persekutuan menaikkan kadar faedah untuk mengawal inflasi dan kemudian menurunkan kadar faedah apabila inflasi terkawal.
Jadi, jika pasaran menjangkakan kadar jangka pendek yang tinggi dan kadar jangka panjang yang rendah, itu adalah tanda bahawa kemelesetan sedang berlaku, diikuti dengan kitaran pengurangan kadar. Ramai orang memberi perhatian kepada indeks pembuatan seperti indeks pembuatan ISM. Apabila ia meningkat melebihi 50, ia menunjukkan bahawa ekonomi sedang membangun. Walau bagaimanapun, apabila ISM mula perlahan dan menghampiri 50, ramai yang percaya bahawa sektor pembuatan ekonomi akan menguncup, yang berpotensi menunjukkan kemelesetan. Penunjuk kemelesetan ketiga yang dilihat ramai orang ialah keyakinan pengguna, yang menunjukkan bahawa jika sentimen dan keyakinan pengguna jatuh, pengguna akan berundur, menyimpan kad kredit mereka dan tidak membelanjakannya. Akibatnya, ekonomi boleh menguncup. Portfolio yang pelbagai selalunya boleh memberikan pertahanan terbaik. Pelbagaikan pegangan aset anda untuk memasukkan bukan sahaja saham pertumbuhan tetapi juga lebih bernilai dan saham defensif. Seperti dalam industri penjagaan kesihatan dan utiliti. Ini adalah syarikat yang boleh menavigasi proses ini dengan lebih berkesan sedikit daripada beberapa syarikat hypergrowth yang mengambil kesempatan daripada pasaran kredit lebih daripada syarikat yang mempunyai banyak aliran tunai percuma dan kunci kira-kira yang sangat kukuh. Dan sekian sebabnya saya percaya terdapat beberapa nilai dalam kemelesetan, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lama, tetapi dalam senario di mana kita terlalu panas, aset menjadi rosak, dan kita perlu mengembalikannya kepada nilai saksama. Ini juga membuka peluang kepada pemetik saham. Sukar untuk membeli saham semasa pasaran menaik, tetapi kemelesetan dan pasaran menurun yang mengiringi sering memberikan peluang singkat untuk memuat semula portfolio anda, pada asasnya pada harga jualan. Bagaimanapun, sama ada kemelesetan itu memberi manfaat kepada ekonomi adalah topik yang hangat diperkatakan. Kemelesetan adalah baik untuk ekonomi kerana ia membuang lebihan. Jadi apabila kita mengalami kemelesetan, ia mengurangkan sebarang boi melampau yang mungkin terbentuk. Itu tidak masuk akal pada pendapat saya. Idea bahawa kita perlu membersihkan sistem dalam beberapa cara, dan kemelesetan adalah perkara yang membersihkan. Ini seperti mengatakan bahawa setiap orang harus mengalami serangan jantung sekali-sekala kerana ia akan membuat mereka makan lebih baik dan lebih banyak bersenam. Itu tidak benar. Anda tahu, kemelesetan menyebabkan kehilangan pekerjaan, dan setiap kehilangan pekerjaan adalah malang. Kehidupan orang ramai telah terganggu teruk akibat ketidakupayaan mereka untuk mencari pekerjaan. Ini menyebabkan penderitaan yang besar kepada keluarga, rumah tangga dan masyarakat. Ini adalah bencana. Memahami cara kemelesetan berlaku adalah cara terbaik untuk rakyat Amerika bersedia untuk apa sahaja yang akan datang. Memahami dinamik kemelesetan membolehkan anda menjadi lebih oportunistik dan melindungi kekayaan anda sekiranya ia berlaku. Mengetahui bahawa mungkin boleh membantu anda membuat keputusan seperti sama ada untuk membeli atau menyewa rumah. Adakah anda ingin memulakan kerja baharu atau menunggu kerana anda percaya pasaran pekerjaan akan bertambah baik? Jika anda memahami kitaran perniagaan, semua perkara ini boleh membantu anda